Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa sekali lagi dalam kuliah berkaitan dengan sukatan mata pelajaran Geografi STPM. Kuliah terakhir dalam sukatan pelajaran ini iaitu apa yang kita nak belajar dalam semester 3 pula. 942/3. 942 tagging untuk Geografi, 3 adalah untuk SEM 3. Kita dah tahu sukatan untuk SEM 1, kita dah tahu sukatan untuk SEM 2, sekarang tiba pula untuk SEM 3. Okey, SEM 3 ni hujung tahun depan anak-anak akan belajar untuk SEM 3 ini. Baik, apa yang kita nak belajar dalam SEM 3? Baiklah. Jadi macam biasa saya akan terangkan dulu kandungan sukatan, kemudian format peperiksaan. Okey, sukatan SEM 3 ni dia tak banyak dah. Okey, dia tak banyak topik dah yang akan kita belajar. Baiklah. Apa yang kita nak belajar dalam SEM 3 adalah bahagian A. Bahagian A adalah Geografi alam sekitar fizikal. Itu hak milik alam sekitar fizikal. Ada berapa topik di situ? Ada 2 juga, iaitu ekologi dan juga salin kebergantungan antara sistem. Untuk bahagian A ada 2 topik lagi, itu topik ekologi dan salin kebergantungan antara sistem. Bahagian B pula adalah Geografi alam sekitar manusia, tapi mengandungi 1 topik sahaja, iaitu apa dia? Impak alam sekitar dan pengurusannya. Jadi ada 3 topik sahaja yang kita belajar dalam bahagian A untuk diuji dalam peperiksaannya nanti. Sebab apa begitu? Sebab dalam kertas 3 ini, SEM 3 ini, pelajar kena buat pula kerja khusus. So ada 2 benda. 1 untuk periksa, 1 untuk kerja khusus. Jadi masa tu dia singkatlah sikit ya. Baik. Tempoh pengajaran bagi penggal ini adalah sebanyak 72 waktu. Okey, dia pendek sikit, tak seperti penggal 1-2 dahulu. Pada akhir penggal, calon akan dinilai melalui peperiksaan akhir penggal yang dikendalikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Mengapa tempoh belajarnya pendek sikit? Sebab dalam SEM 3 ini, pelajar kena buat apa? Pelajar kena menjalani kerja kursus geografi. Okey, kerja lapangan, field work, pergi ke lapangan, buat laporan, buat esei, pelaporan, kerja kursus. Markah akan dinilai di situ. Okey, markah akan dinilai di situ dan markah itu akan dicampur dengan markah peperiksaan. Untung kan, buat kerja khusus, cikgu nilai, cikgu beri markah, markahnya dikira bersama dengan markah peperiksaan nanti. Baik ya. Jadi kertas 942/4. 4 itu untuk kerja khusus. Kertas ini adalah kertas kerja khusus geografi kajian luar yang mesti diambil oleh calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan. Dia wajib buat. Tak ada pilihan ya. Tak ada pilihan sebab sekolah kerajaan, sekolah calon bantuan kerajaan kena buat yang ini. Calon wajib menjalankan, menulis dan menyerahkan laporan kajian luar untuk dinilai. Kerja khusus adalah geografi adalah wajib dan calon diberi wajaran markah sebanyak 20%. Jadi periksa sebenarnya 80% je. 20% lagi datang daripada kerja khusus. Ia dilaksanakan secara penilaian berasaskan sekolah, PBS. Okey. Terdapat 2 soalan kerja khusus yang diberi, iaitu soalan-soalan 1 daripada alam sekitar fizikal, soalan 2 daripada alam sekitar manusia. Calon hanya perlu pilih 1 sahaja soalan untuk dilaksanakan kerja khusus. So, soalan ada 2. 1 fizikal, 1 manusia. Pilih 1 sahaja untuk buat kerja khusus. Bukan buat 2-2, pilih 1 sahaja. Baik. Sekarang kita pergi kepada skop pembelajaran. Apa yang kita nak belajar dalam SEM 3 ini? Ini untuk peperiksaan dulu ya. Apakah topik-topik yang akan dipelajari dalam SEM 3? Untuk tajuk sistem ekologi di bawah bahagian A alam sekitar fizikal,
pelajar akan belajar tajuk yang pertama, ekologi dan ekosistem. Konsep, komponen ekosistem, fungsi dan jenis ekosistem. Kalau dalam sains ni biasa kan. Okay. Tajuk yang kedua, rantaian dan siratan makanan dalam ekosistem. Tajuk yang ketiga, kitar nutrien dalam ekosistem. Tajuk yang keempat, kajian kes ekosistem daratan, hutan, akuatik, tasik, muara dan laut. Tajuk yang kelima, kaitan sistem ekologi dengan manusia. Saya percaya semua orang belajar sains ketika di tingkatan 1 sampai tingkatan 5 itu. Dalam sains sudah pun dipelajari topik ekologi. So asas topik ekologi yang dipelajari dalam sains dahulu sekarang ini dibawa masuk dalam geografi. Konsep yang sama, idea yang sama, cuma diperlebarkan, diperdalamkan dalam geografi. Anak-anak akan boleh ikut topik ini dengan mudah sekali ya. Baik, sambung. Habis topik ekologi, masuk pula topik salin kebergantungan sistem. Kita ada 4 sistem. Okey. Sistem geomorfologi, sistem atmosfera, sistem hidrologi, sistem ekologi. So, apakah interaksi saling bergantung antara 4 sistem itu akan dipelajari dalam topik terakhir alam sekitar fizikal. Iaitu tajuk 6, interaksi antara sistem fizikal. Tajuk 7, interaksi antara sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia. Ada 2 topik sahaja di sini. Mudah kan? So tak lama, tak banyak yang perlu kita belajar. Baik. Kita pergi pula kepada bahagian B. Bahagian B ada 1 topik sahaja, iaitu impak alam sekitar dan pengurusannya. Okey, bahagian B, hak milik alam sekitar manusia, 1 sahaja topik yang dipelajari, iaitu impak alam sekitar dan pengurusannya. Apakah sub-sub di bawah itu? Ada 4. Pertama, impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar, kemerosotan kualiti alam sekitar. Yang kedua, impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar, kemerosotan dan kepupusan alam sekitar. Yang pertama ni kualiti, yang kedua ni pupus. Yang ketiga, impak sosial, impak alam sekitar terhadap kehidupan manusia. Dan yang keempat, pengurusan alam sekitar. Di situ you akan belajar pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Jadi tak banyak sangat yang kita perlu belajar. Okey. Yang kelima, pengurusan alam sekitar, pembangunan berterusan ataupun disebut sebagai pembangunan lestari. Pembangunan lestari. Topik yang keenam, kerjasama antarabangsa dalam konteks pembangunan lestari. Topik yang ketujuh, subtopik yang ketujuh, kepentingan kerjasama antarabangsa dalam menangani isu alam sekitar di peringkat serantau dan juga antarabangsa. Jadi ini semua 7 subtopik yang kita belajar di bawah tema impak alam sekitar dan pengurusannya. So tak lama ambil masa di situ, kurang lebih 2 bulan ataupun 2 bulan setengah boleh selesailah topik untuk peperiksaan SEM 3. Selebihnya masa untuk apa? Untuk buat kerja kursus. Ingatlah, coursework juga berada di SEM 3. Baik. Untuk kerja kursus ini, pelajar perlu buat kajian lapangan, buat pelaporan, ikut peraturan yang diberikan, ikut soalan yang disediakan, ikut peraturan skema yang diberikan, boleh baiki untuk mendapat markah yang terbaik sekali. Kan? Kerja khusus dia hak milik pelajar untuk baiki sehingga dapat markah yang terbaik sekali. Buatlah, bantulah diri anda dengan membuat kerja khusus yang sebaik mungkin. Baik. Untuk kajian luar juga PSTPM, sesi yang pertama, pengenalan kepada tajuk kajian luar yang dipilih, skop kajian, lokasi kajian dan merangka kerja pelaksanaan kajian luar membentuk kumpulan kajian. Dah dapat soalan tu nanti, tengok nak buat kajian ke mana. Bincang dengan guru. Guru akan bimbing anda di mana nak buat kajian, apakah rangka kerja nak melaksanakan kajian. Sesi yang kedua, persiapan kajian luar. Ini termasuklah logistik, surat menyurat, ini cikgu sediakan. Okey. Kaedah kajian, peralatan, instrumen,
serta kaedah pengumpulan data. Ini semua tu anak-anak kena buat lah. Okay? Belajar buat questionnaire, belajar nak buat kaji selidik. Itu cikgu akan bimbing nanti. Kemudian yang sesi yang ketiga, pemprosesan setelah pergi ke lapangan, mungkin pergi ke hujung minggu, okay? Berada di lapangan, okay? Kutip data dan sebagainya, ataupun di waktu cuti sekolah. Kemudian bila sesi sekolahan dibuka, proses dan analisis data dapatan daripada kajian tadi, buat pelaporan. Okey, sediakan pelaporan mengikut format dan skema yang ditetapkan. So ada 4 step. Okey, sebelum, semasa, selepas. Mudah kan? Sebelum, semasa, selepas. Seronok sebenarnya topik kajian luar ini, ya. Adalah kita boleh explore di alam nyata. Kita boleh aplikasikan ilmu yang kita belajar selama ini di alam nyata. Kita buat pelaporan kajian. Pelaporan kajian itu pula diberikan markah. Markah itu pula dicampur dengan markah peperiksaan. Alangkah untungnya. Asasi tak ada yang ini. Metrik tak ada yang ini. STPM sahaja ada ini. Inilah yang paling banyak membantu calon untuk skor markah yang terbaik. Kerana kita ada kerja khusus kalau geografi melalui kajian luar. Field work. Okey, ya. Buat betul-betul yang ini. Jangan tak serius buat kajian luar. Baik. So, buatlah laporan tersebut ikut format yang skema yang ditetapkan. Sedia laporan, baiki, sedia laporan, cikgu baiki, buat lagi, baiki lagi, buat lagi, sehingga puas hati. Sebelum markah itu di-keep-in-kan oleh guru. Sebelum cikgu masukkan markah dalam sistem, buat baiki laporan tadi, tambah baik untuk mendapatkan markah yang terbaik. Okey. Begitulah seterusnya, dan akhirnya markah kerja khusus itu dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia. Okey. Baik, itu bab kerja khusus. So, cikgu sambung sikit lagi. Apakah format peperiksaan SEM 3? Macam mana rupa peperiksaan SEM 3? Adakah sama dengan SEM 2? Tidak sama lagi dah. Sebab topiknya sedikit, apa yang ditanya itu sedikit, maka soalan pun simple saja. Iaitu semua soalan berstruktur. Soalan esei pendek. Tak ada dah soalan esei panjang di SEM 3. Ingat kalau SEM 1, SEM 2 dulu kita ada SEM esei panjang. Tapi SEM 3 tak ada esei panjang dah. Semua jawab atas soalan, atas kertas soalan itu saja. Pendek-pendek saja soalannya. Baik. So, macam biasa bahagian A, alam sekitar fizikal, ada soalan 1, soalan wajib, soalan esei berstruktur. Ada soalan 2 pun soalan wajib, soalan esei berstruktur. Masuk bahagian B, alam sekitar manusia, soalan 3, wajib, esei berstruktur. Soalan 4, wajib, esei berstruktur. Jadi ada 4 soalan wajib semuanya berbentuk esei pendek. Tak ada pilihan lah. Okey, bahagian A 20 markah, bahagian B 20 markah dicampur untuk SEM 3 ini, peperiksaannya bernilai 40 markah. Okey, 40 markah. Baik. Bagi kerja khusus pula, markahnya 50 markah. Oh, banyak kan? 50 markah. Jadi 50 campur 40, 90 markah berada di SEM 3. SEM 1, 80 markah. SEM 2, 80 markah. Tiba di SEM 3, ada 90 markah. Besar tu ya. 90 markah itu, 50 markah datang daripada kajian luar. Nampak tak anak-anak sekalian betapa pentingnya kajian luar itu. Membawa 50 markah di SEM 3. Okey? So, buat betul-betul yang ini. Baiklah. Kita pergi kepada contoh soalan SEM 3. Contoh soalan rupa gaya soalan SEM 3 ni macam mana? Dalam kepala faham dah. Dia esei pendek. Okey, jawab di kertas soalan itu juga. Tapi contoh soalannya macam mana? Jom kita tengok. Okey. Masa dia 1 jam sahaja jawab periksa tadi. Bahagian A jawab semua soalan, bahagian B pun jawab semua soalan. Okey. Contohnya seperti berikut.
Mudah kan? Bahagian A. Takrifkan maksud kitar karbon. 3 markah. Ada 3 idea, dapat 3 markah. Tulis kat situ je. Bahagian B, itu soalan B. 4 markah. Jelaskan 2 punca yang menyebabkan peningkatan karbon dioksida di atmosfera. Apa sebab karbon dioksida bertambah di atmosfera? Punca daripada kilang industri, punca daripada kenderaan. Hurailah. Kilang apa yang keluar, kenderaan apa yang keluar. Tentunya karbon monoksida, karbon dioksida dan sebagainya. Gas-gas rumah hijau. Hurai yang tu. Kilang keluar apa, kenderaan keluar apa. 2 markah, 2 markah, 4 markah. Mudah je. C. Bagaimanakah peningkatan gas karbon dioksida mempengaruhi peningkatan suhu setempat? Ini proses. Karbon dioksida banyak, pasal apa? Suhu meningkat. Apa kaitannya? Ini kita kait dengan kesan rumah hijau. Greenhouse effect. Okey, gas-gas rumah hijau tadi, karbon dioksida, karbon monoksida, dia benarkan bahangan matahari masuk, tapi dia halang bahangan matahari keluar, menyebabkan haba terperangkap. Jadilah dia sebagai greenhouse effect. Suhu pun meningkat. Macam tu je jawab. Dapat 3 markah. Okey, C. D pula. Soalan 2 pula. Masih lagi bahagian A ya. Takrifkan maksud fenomena penyahutanan. Apa maksud penyahutanan? Pemusnahan hutan secara besar-besaran. Melalui pembalakan ke, penenggelaman ke untuk hidroelektro dan macam-macam lagi. Dapat 2 markah. Okey, next. Bagaimanakah fenomena penyahutanan mengganggu sistem ekologi setempat? Ada 4 markah. Berikan 2 isi, uraikan. Okey, 1 isi 2 markah. 2 kali 2, 4. Selesai. Mudah sangat. C. Huraikan 2 langkah perundangan untuk memelihara hutan di Malaysia. Apa langkah perundangan? Kan? Mewartakan hutan simpan. 1 langkah. Mengenakan hukuman, denda, compound, penjara mungkin. 1 langkah. So, beres. Dapat 2 markah. Huraikanlah. Mudah kan? Habis cerita untuk bahagian A. Bahagian B pula. Okey. Bagaimana fenomena penipisan lapisan ozon berlaku? Bagaimanakah penipisan lapisan ozon berlaku? Ceritakanlah. Apa gas yang keluar? Klorofluorokarbon. Kan? Memutuskan ikatan kovalent ozon, menyebabkan ozon makin nipis. Habis. Simple. Okey. Dapat 4 markah. Carikan 2 isi, dapat 4 markah. Baik. Kemudian B. Kenal pastikan 2 kesan langsung penipisan lapisan ozon terhadap alam sekitar fizikal. Apa kesan ozon nipis kepada alam sekitar fizikal? Bila ozon nipis, bahangan matahari masuk dengan banyak, menyebabkan ais di kutub cair, pencairan ais kutub. Hurai. Okey. Kalau kawasan gurun pula, berlaku pemanasan global, menyebabkan penggurunan. Kawasan gurun makin lama makin besar, makin luas kerana suhu tinggi dan sebagainya. Kaitkan hakisan layang angin dan sebagainya. Dapat 2 markah. So, 4. Mudah je. Okey. C. Jelaskan 2 kesan pemanasan global ke atas alam sekitar manusia. Apa kesan dunia semakin panas ni kepada manusia? Cari 2 isi. Kan? Dapat 2. Dapat 4 markah. Okey. D. Bezakan kandungan protokol Montreal dengan protokol Kyoto. Kena bacalah ni sikit ya. Apa kandungan dia? Okey. Kemudian, mengapakah kerjasama antarabangsa? Mengapakah kerjasama antarabangsa penting dalam menangani isu alam sekitar? Cari sebab dia. Kemudian C. Bagaimanakah negara ASEAN bekerjasama menangani isu jerebu rentas sempadan? Cari dua cara. Okey. Sebab bagaimana ni mesti jawab cara. Okey. Habis. Itulah dia. Jadi mudah sangat untuk SEM 3 itu. Sebab soalannya bersifat esei, pendek. Jawab dekat situ sahaja. Belajar sikit, topik sikit, soalan pun simple. Tak perlu panjang-panjang esei. Tapi jawapannya tepat, markahnya banyak. Disokong pula oleh markah kerja khusus. So, anak-anak boleh gondol markah yang besar dalam SEM 3 ini. SEM inilah
pengalaman cikgu yang banyak membantu pelajar memperolehi prinsipal yang baik dalam geografi STPM. Okey, jadi cukuplah setakat itu. Macam biasa, carilah buku saya, buku yang dikeluarkan oleh Sasbadi untuk tuan-tuan anak-anak semua belajar. Akhir sekali, jangan lupa subscribe and like. Sekian daripada saya. Kita jumpa lain kali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meneruskan perjuangan sebagai anak-anak tingkatanan yang hebat. Sekian, terima kasih.